Bila kita sampai ke tempat kejadian, kita dapat budaya dan kegiatan terbabit. Gejala LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender semakin mendapat perhatian masyarakat di Malaysia. Fenomena ini bukan sahaja bertentangan dengan nilai agama Islam yang menjadi agama rasmi negara, malah turut mencabar norma budaya dan moral masyarakat Timur yang kaya dengan adab dan sopan santun, Islam. Jelas mengharamkan hubungan sejenis sebagaimana yang diceritakan dalam kisah kaum Nabi Lut AS. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surah Al-A'raf 80 hingga 81, perbuatan tersebut mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan azab yang dahsyat diturunkan kepada kaum Lut kerana keingkaran mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa amalan LGBT adalah bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam. Al-Jengkawi turut menulis di Twitternya bahawa mulut, dada, kemaluan paha adalah private part. Bahkan Tengku Mahkota Johor turut memohon ibu bapa supaya mengajar anak tentang gangguan seksual. Adakah anda rasa ini merupakan strategi baru dalam bidang perniagaan? Apa pendapat anda? Perilaku LGBT di Malaysia ialah pengaruh media dan internet akses, mudah kepada kandungan luar negara yang memaparkan gaya hidup LGBT secara terbuka. Filem, drama, muzik, dan media sosial boleh mempengaruhi persepsi individu terhadap orientasi seksual dan identiti jantina. Pengaruh rakan sebaya tekanan atau pengaruh dari kawan-kawan yang mengamalkan gaya hidup LGBT. Penerimaan komuniti tertentu terhadap LGBT membuatkan individu rasa lebih selamat dan diterima. Satu, kesan sosial. Konflik nilai. Malaysia sebagai negara berbilang kaum dan agama mempunyai nilai tradisional yang kuat. Kehadiran komuniti LGBT sering mencetuskan pertembungan antara nilai konservatif dan kebebasan individu. Diskriminasi dan stigma. Individu LGBT sering menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan seharian, menyebabkan tekanan emosi dan sosial. Peningkatan kesedaran. Dalam masa yang sama, isu LGBT telah membuka ruang kepada perbincangan lebih terbuka tentang hak asasi manusia dan kesihatan mental. Kesan agama dan budaya penolakan oleh masyarakat. Majoriti masyarakat Malaysia, terutama yang beragama Islam, menolak amalan LGBT kerana bertentangan dengan ajaran agama. Ketegangan antara golongan. Isu ini juga boleh menimbulkan ketegangan antara kumpulan konservatif dan liberal dalam masyarakat.
1. Pendidikan dan kesedaran awam. Kempen kesedaran tentang nilai-nilai kekeluargaan, agama dan moral yang sejajar dengan budaya tempatan. Pendidikan seks yang beretika dan menyeluruh di sekolah bagi memberikan pemahaman yang betul tentang identiti jantina, biologi, dan hubungan sihat. Kursus dan seminar untuk ibu bapa, guru dan masyarakat supaya mereka lebih peka dan tahu cara menangani isu berkaitan LGBT dengan berhemah dan berkesan. 2. Penguatkuasaan undang-undang. Menegakkan undang-undang syariah dan sivil yang melibatkan perlakuan songsang selaras dengan perlembagaan Malaysia. Pemantauan kandungan media sosial dan hiburan yang mungkin mempromosi atau meromantiskan gaya hidup LGBT Bekas Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin yang menghadiri acara tersebut memuji keterbukaan Thailand berbanding 1. Pendidikan dan kesedaran awam. Menyediakan pendidikan seks yang komprehensif di sekolah, berteraskan nilai moral dan budaya tempatan, meningkatkan kesedaran mengenai isu identiti jantina dan orientasi seksual melalui ceramah, forum, dan media dengan pendekatan yang mendidik dan bukan menghukum, menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan kepentingan sokongan sosial dalam perkembangan individu. 2. Pendekatan agama yang bijaksana. Melibatkan institusi agama dalam memberikan bimbingan secara hikmah dan penuh kasih sayang, bukan melalui penghinaan atau diskriminasi. Menyediakan kaunseling dan program pemulihan yang bersifat sukarela untuk mereka yang mencari perubahan atau bimbingan rohani. 3. Penguatkuasaan undang-undang dengan berhemah. Meneliti dan mengkaji semula undang-undang sedia ada supaya tidak menyasarkan komuniti tertentu secara tidak adil. Menumpukan pada pencegahan aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang secara umum tanpa mendiskriminasi.